InsyaAllah membuka majlis kita, kuliah kita malam ni dengan membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizal sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah saraqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati, muliakan Tuan Imam, Tuannya Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, sidang jamaah muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah bersama pada malam ni. Malam ni kita baca tentang Sya'ban lah ya. Ada kitab hadis tu, simpan dah tu. Simpan dah. Jadi kita malam ni kita lihat tentang kelebihan Sya'ban. Saya buat satu kitab namanya Maza fi Sya'ban, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Albas Al-Maliki Khadam Al-Musharif bi Baladil Haram. Maza fi Sya'ban, apakah yang terdapat di dalam bulan Sya'ban, kan? Yang mana kata kitab ni dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mazhab Imam Maliki, khadam ilmu yang mulia di Masjidil Haram. Dia kata, apakah yang terdapat limaza wa maza fi syahri Sya'ban. Dia kata, apakah terdapat dalam bulan Sya'ban? Kelebihan Sya'ban, yang pertama tahwil kiblah. Yang pertama tahwilul kiblah, pemalingan kiblat. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul kiblah min Baitul Muqaddis ila al-Ka'bah. Adalah pada bulan Sya'ban itu dipalingkan kiblat daripada Masjid Baitul Muqaddis ke Ka'bah, ke Baitul Haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu yanziru zalika birghabah qawiyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menunggu demikian. Nabi-nabi menunggu supaya dipalingkan kiblat, ditukar kiblat daripada mengarah ke Baitul Muqaddis supaya digadapkan ke Masjidil Haram. Yaqumu fi lailah fi kulli yaumin muqalliyan wajhi ila sama bis sama. Adalah Nabi itu senantiasa tengok kat langit, kan? Nabi perhati kat langit. Nabi tengok dengan mukanya ke langit, bis sama. Ya tarakabul wahyu rabbani, kan? Nabi mengharapkan supaya turun wahyu, yahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya ada satu wahyu untuk diperintahkan berpaling kiblat daripada Masjidil Muqaddis, Baitul Muqaddis ke Kaabah. Maka turunlah Allah Ta'ala, ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata taqad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maksudnya senantiasa kami melihat
engkau senantiasa memandang ke langit, menghadapkan muka ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblata. Okey, sekarang ni kata Allah, palingkanlah kiblat kau, tukarlah kiblat ke mana yang kau redha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah muka ke Masjidil Haram. Wa isma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi ayat ini merupakan ayat perintah daripada Allah Ta'ala supaya dipalingkan kiblat, dan kejadian ini berlaku pada bulan Sya'ban. Berlaku pada bulan Sya'ban. Jadi itulah antara kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Abu Hatim Al-Bustami ada menyebut, dia kata, sallu muslimuna fi Baitul Muqaddis 17 syahran wa 3 ayamin sawa'un. Zalika anna qudumuhul Madinah kana yawm isnani li 12 lailah halat min syahr Rabiul Awwal wa amrallahu azza wa jalla bi istiqbalil Ka'bah yaumun salasah li nisbi min Sya'ban. Kata Abu Hatim Al-Bustani, dia kata orang-orang Islam sembahyang menghadap ke Baitul Muqaddis selama 17 selama 7 bulan, 17 syahran wa 3 ayyam, dan 3 hari. 7 bulan 3 hari, kan? Wa zalika anna qudumuhul Madinah, kerana apa? Kerana masuknya Nabi ke Madinah adalah ia pada 2 pada hari Isnin, kerana yaum Isnin, pada hari Isnin, di Isnata Asyara, itulah pada 12 malam daripada bulan Rabiul Awal. Pada malam yang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal. Wa amarallahu azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi istiqbal Ka'bah. Perintah Nabi menghadap ke Ka'bah yaum salasah, pada hari yang ketiga, linisbi min Sya'ban, bagi separuh daripada Sya'ban. Yaum salasah, mana hari ketiga daripada Nabi masuk Madinah tu, itulah pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Itu kelebihan lah, kelebihan Sya'ban itu. Yang pertama. Kemudian kelebihan Sya'ban juga raf'ul amal. Raf'ul amal maksudnya diangkat segala amalan. Diangkat segala amalan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Di mana Nabi kata, satu hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah, alam araka tasumu min syahri min syuhur mas tasumu min Sya'ban. Tidak aku lihat engkau ya Nabi berpuasa daripada sebulan, daripada beberapa bulan yang mana engkau tak puasa daripadanya bulan Sya'ban. Mana Nabi ada berpuasa selama sebulan di bulan Sya'ban. Apa jawapan Nabi SAW? Zaka syahrun yaghfaru nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Nabi kata demikian bulan tadi, banyak di kalangan kita ni lupa. Kan, banyak kata kita ni lupa antara kelebihan di antara bulan Rajab dan Ramadan. Zalika syahrun yafilun nas. Demikian bulan Sya'ban itu dikata bulan yang manusia banyak lupa gitu. Yafilun nas, manusia banyak lupa tentang kelebihannya. Baina Rajab wa Ramadan. Yang mana Sya'ban ni antara Rajab dengan Sya'ban, dengan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Padanya bulan Sya'ban itu diangkat padanya segala amalan ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan Rabbil Alamin. Wa uhibbu ay yurfa'u amali wa ana shaim. Dan aku suka kalau amalan aku diangkat padahal aku tengah berpuasa. Padahal aku tengah berpuasa. Jadi Nabi sukalah. Itu sebab Nabi melazimkan supaya berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. So kita juga digalakkan. Dan sebab tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan.
Jadi kita dah bolehlah melatih diri kita lah. Kalau sebelum ni asyik duk makan menterdarah kan. makan. Jadi dah boleh standby lah istilah katalah. Sebab kita akan melalui Ramadan pula nanti, yang selama 1 bulan. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, kelebihan Syaban juga raf'u fin nahar. Raf'u fin nahar, raf'u fil laili. Diangkat pada siang dan diangkat pada malam. Okey. Diangkat pada siang dan diangkat pada malam. Ini antara kelebihan Ramadan lah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya kan diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Asy'ari, qala qama bina Rasulullah sallam bi 5 kalimat. Telah berdirilah Nabi pada kami dengan Nabi membawa ataupun Nabi membaca 5 kalimat. Nabi sebut 5 kalimat. Kan? Faqala, maka Nabi pun berkata, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanama. Yahfazul qisti wa yarfa'u ilaihi amal laili qabla amal nahar wa amal nahar qabla amal lail. Hijabahun nur law kashafahu la harakat subuhat wajhi. Macam tu. Ma intaha ilahi basaruhi fi khalqih. Okey. Di mana Nabi kata sungguh Allah Ta'ala tidak tidur. Allah Ta'ala tak tidur dan sepatutnya memang Allah Ta'ala tak tidur. Kan? Yahfadhu qista. Dia Allah Ta'ala itu menurunkan benda yang lurus. Kan? Allah Ta'ala menurunkan, merendahkan benda yang lurus, yang adil, dan mengangkat benda yang adil. Sama ada Allah Ta'ala nak turun ke, nak naik pelan pada Allah. Yurfa'u ilaihi amalal lail. Allah Ta'ala mengangkat kepadanya amalan malam qabla amalan nahar, sebelum amalan siang. Allah Ta'ala mengangkat amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalan nahar qabla amalan lail. Dan Allah Ta'ala mengangkat amalan siang sebelum amalan malam. Kan? Hijabuhu unur. Dan hijab dia daripada cahaya. Allah Ta'ala ada hijab. Dan hijab itu daripada cahaya. Lau kushifahu, kalau seandainya dibukakan hijab, la harakat, kan, nescaya akan terbakarlah. Terbakarlah bumi. Ataupun terbakarlah muka-muka, wajah-wajah manusia. Macam tu. Okey. Jadi berkata Al-Alamah Al-Manawi, kan, berkata Al-Alamah Al-Manawi rahimahullah ta'ala, wa ma'nahu ay ma'na raf'ul amal awarid fi hadis yarfa'u ilaihi amalan nahar fil awal laili allazi ba'dah wa amalul laili fi awal nahari allazi ba'dah. Innal hafazah yas'aduna bi amalil laili ba'da inqidaihi fi awal nahar wa yas'aduhu bi amalin nahar qabla inqidaihi bi awal lail. Berkata Al-Alamah Al-Manawi rahimahullah ta'ala, makna daripada hadis ini, dia kata, kan, diangkat amalan yang datang disebut dalam hadis, maksudnya diangkat kepada Allah Ta'ala amalan siang pada awal malam yang sesudahnya. Diangkat kepada Allah Ta'ala tadi amalan siang pada awal malam allazi ba'dah, yang sesudahnya. Kemudian diangkat amalan malam fi awalin nahar, pada awal siang, allazi ba'dah, yang sesudahnya. Fa'inal hafazah, maka sesungguhnya malaikat hafazah, yas'aduna, mereka itu naik. Kan, naik bi amalil lail, dengan membawa amalan malam, ba'da inqidaihi fi awalin nahar, sudah selesai mereka itu mencatat atau menulis pada awal siang. Wa yasaduda, dan mereka itu membawa naik bi amalin nahar, dengan amalan siang, ba'da inqidaihi, sesudah daripada selesai mencatat menulis, fi awalil lail, pada awal malam. Pada awal malam. Nampak tak? Dia nak cerita pada kita lah. Amalan kita ada proses pengangkatan amalan. Ada prosesnya pengangkatan amalan setiap hari, yang kita tak nampak pun.
Yang kita tahu malaikat catat je. Tapi sebenarnya ada amalan, setiap hari ada amalan kita diangkat dan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Dan disebut oleh Al-Manzari dalam kitab Taghib, dia kata tajma'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajri wa salatul asri wa yajtami'una fi salatil fajri fatas'adu lal malaikatul laili wa sabatat malaikatul nahar wa tajma'una fi salatil asri wa tas'adu malaikatul nahar wa tubitu malaikatul lail fayasaluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi fayaqulu atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumiddin. Kama qala Rasulullah. Hadis riwayat daripada Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, berhimpunlah malaikat malam dan malaikat siang pada solat fajar. Solat fajar mana solat subuh lah. Wa salatul asri dan solat asar. Wa yajtami'una fi salatil fajri, maka mereka berhimpun pada sembahyang fajar. Fatas'adu malaikatul lail, maka naiklah malaikat malam. Wa tasbitu malaikatul nahar, dan kekallah malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil asr, dan mereka juga berhimpun pada sembahyang asar. Fatas'adu, maka naiklah malaikatul nahar, malaikat siang. Wa tubitu malaikatul lail, dan kekallah ataupun wa tasbitu, dan kekallah malaikat malam. Fayasaluhum rabbuhum, lalu mereka bila naik, maka Allah Ta'ala pun tanyalah mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana yang kau tinggalkan hamba-Ku? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana yang kau tinggalkan hamba-Ku? Yaqulu, mereka berkata, atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka padahal mereka itu tengah sembahyang. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun tengah sembahyang. Faghfir lahum, maka ampunkan olehmu ya Allah bagi mereka itu, yaumuddin, pada hari kiamat. Yaumuddin, pada hari kiamat tuan. Ini nak cerita pada kita tentang pergantian malaikat-malaikat, yang mencatat amalan kita, yang bawa naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalannya, adakah Allah Taala tak tahu apa yang kita buat baru nak tanya malaikat? Kan? Adakah Allah tak tahu apa kita buat sampai Allah Taala nak tanya malaikat? Tidak. Allah Taala tahu. Allah Taala tahu apa kita buat. Innallaha samiul basir. Allah Ta'ala tu maha mendengar lagi maha melihat. Kan? Bukan Allah Ta'ala tahu. Cuma nak nyatakan itu kehendak Allah. Allah Ta'ala melantik malaikat ni atas kehendak dia. Kalau Allah Ta'ala tak letak malaikat pun tak apa, tak ada masalah pun. Dia boleh buat kerja seorang. Dia tunggal, Esa kan. Semua komplit, package. Semua ada pada Allah. Segala kekuasaan dia, kan, kegagahan dia, kehebatan dia, dan sebagainya, semua ada pada Allah, komplit. Disebabkan kehendak Allah, maka dilantik malaikat dengan kehendak Allah. Jadi malaikat ada tugas masing-masing yang telah pun dikehendaki, ditentukan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, apa yang mereka lakukan oleh hamba-Ku? Mereka tengah pun sembahyang. Masya Allah. Baik, apakah kelebihan Sya'ban lagi? Raf'u fauri. Raf'u fauri, diangkat secara segera. Diangkat secara segera. Rafi. Diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Sa'ib, anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an nuzul syamsi qabla zuhri, qabla fardhu zuhri. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwab as-sama'
Wa uhibba ayas'ada li fiha amal salih. Wa fi hadzal hadis bayan fadlun sunatul zuhri al-qabliyah. Kan? Nabi menyebutkan bahawa adalah Nabi SAW sembahyang 4 rakaat. Nabi sembahyang 4 rakaat sesudah daripada tergelincir matahari, ba'da an tazul syamsi. Sebelum zuhur. Nabi sembahyang 4 rakaat sesudah gelincir matahari. Kemudian sebelum zuhur. Kemudian sebelum pada zuhur. Waqala Nabi berkata, innaha sa'atun, sesungguhnya waktu itu satu saat, tuftahu fiha abwab as-sama', dibukakan padanya pintu-pintu langit. Wa uhibba ayyas'ala li, dan aku cinta bahawa diangkatkan amalanku fiha padanya amalan soleh. Amalan soleh diangkat masa itu. Itu yang aku harapkan. Sebabnya kita kena melazimi akan melakukan sembahyang sunat. Sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang fardu. Dan daripada Abu Ayyub Al-Ansari daripada Rasulullah SAW, arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslim, yuftahu lahunna abwab as-sama'. 4 sebelum zuhur tiada padanya itu kesejahteraan. Tiada padanya kesejahteraan, dibukakan padanya pintu-pintu langit. Maknanya masa itulah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya je, betul. Kemudian disebut oleh Syekh Abdurrahman Syirasuddin, bayan bagi lil muslim ayah rasa kullu hasin min salati sunat az-zuhri aqabliyah aqabal zawal wa ayyaktanama ad-du'a fitir sa'ah fa innahu mujabun lianna babas sama' tuftahu biha wa la yanbaghi lil mu'minin ayyan syaghala an zalika bid dunya wa khatamaha al-fani yudai'u ala nafsihi ay khairat wa da'wat. Berkata Abdullah bin Syirasuddin, sepatutnya bagi Muslim bahawa berloba-loba dia setiap perlobaan loba di atas sembahyang sunat zuhur qabliyah sesudah daripada gelincir matahari, dan bahawa ia naklah selalu berdoa pada demikian saat ataupun membanyakkan doa. Wa ayyaktama doa, bahawa hendaklah dia memperbanyakkan doa fitil kasa'ah pada waktu itu. Fa innahu mujab, kerana masa itulah doa kita dimustajabkan Allah Taala. Li anna ababas sama' tuftahu biha, kerana pintu langit masa itu dibuka oleh Allah Taala ataupun para malaikat. Wala yanbaghi lil mu'min ayyan sagala an zalika bid dunya. Dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman ini bahawa dia berbimbang ataupun menyebuk dia masa itu dengan perkara dunia. Perkara dunia, jangan sibuk masa itu. Wa yudayyi'u an nafsi, dan dia mensia-siakan dirinya daripada buat baik. Dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala. So jangan sia-siakanlah. Mana setiap masa ada. Tak kira Sya'ban ke bukan Sya'ban ke, ada waktu itu. Walaupun disebut ni Sya'ban, kan, walaupun disebut di Sya'ban, dalam kelebihan Sya'ban, tapi Nabi nak kata sini bahawa senantiasa setiap waktu ada masa itu. Sebelum sembahyang fardu, kita kena lazimkan 4 rakaat. 4 rakaat tu qabliyah lah. Kalau ikut dalam fiqh, dia 2 rakaat tu muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. 2 rakaat tu dikuatkan, 2 rakaat lagi tidak dikuatkan. Itu juga selepas zuhur, dia ada muakkad, ghairu muakkad. Dia ada yang dikuatkan, tiada dikuatkan. Cuma nak hadis ni disebut bahawa muakkad ke tak muakkad kan digabung sekali. Gitu. Untuk mendapatkan kelebihan itu. Untuk mendapatkan kelebihan tadilah. Gitu. Kan?
Disebut dalam kitab Kabir dan kitab Awsat, riwayat daripada Abu Daud dan Ibnu Majah, disebut dia kata lamma naza'a Rasulullah al-Ali hina hajara ila al-Madinah ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yadumu arba'an ay yudawamu ala salati arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa qala innahu idza zalati syamsi wa futiha al-abwab as-sama' la yughlaqu fiha babun hatta tusalli zuhra fa ana uhibbu ay yarfa'ali fi tilka as-sa'ah khairan. Tak kala Nabi sampai ke Madinah dan berjumpa dengan Ali, lama nazar Rasulullah al-Ali, ketika dia berhijrah ke Madinah, Nabi bertemu dengan Sayyidina Ali di Madinah. Ra'aituhu sallallahu yadumu arba'an. Aku senantiasa Nabi ini mengekali daripada 4 perkara. 4 perkara ni Nabi kekal. Maksud 4 perkara ialah yadawamu ala salati arba'a raka'at. Nabi sentiasa mengekali dengan sembahyang 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Kan? Waqala, dan Nabi berkata innahu iza zalati syamsi, kerana sesungguhnya apabila gelincir matahari, putihat abwab bersama, maka dibukakan pintu langit. La yughlaqu fiha babun, tidak ditutup padanya satu pintu pun, hatta tusalli zuhra, sehingga orang sembahyang zuhur. Baru ditutup. Wa ana uhibba ayar fa'ali, dan aku suka bahawa diangkatkan amalanku fi tilka sa'ah, pada demikian saat, khairu, akan kebajikan. Maksudnya amalan soleh. Aku suka kalau amalan soleh itu diangkat masa tersebut. Masya-Allah, tuan-tuan. Baik. Kemudian apakah kelebihan Sya'ban lagi? Raful usbu'i wa aradul amal Allah Ta'ala wa ta'ala. Dia angkatkan secara mingguan. Diangkatkan secara mingguan dan dibentangkan amalan kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tu'radu amal, dibentangkan setiap amalan, fi kulli yaumil khamis wal isnin, pada setiap Khamis dan juga setiap hari Isnin. Fayaghfirullah azza wa jalla fi zalikal yaum li kulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah Ta'ala mengampunkan pada demikian hari bagi setiap daripada makhluk la yusyriku billah, yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. illa imra'an kanat baina wa baina akhihi sahana, kecuali orang yang ada antaranya dan antara saudaranya itu ialah sahana ni macam dengki lah. Dengki lah. Kecuali orang yang ada pemusuhan lah macam tu. Pemusuhan, dengki berenci, hasad acat, dan sebagainya. Maka orang itu tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia tak syirik pada Allah. Walaupun dia tak syirik. Pertama tadi yang tak syirik, diampunkan. Yang kedua, yang tak ampunkan lagi, ada pemusuhan antara sesama Muslim. Kan? Muslim. Hasad, dengki, fitnah, caci mencaci, kan? Sebagainya. Ada pasal benci, maka tidak diampunkan Allah Ta'ala. Wa fi riwayatil Muslim, dan Nabi dalam satu riwayat Muslim, tuftahu ababul jannah yaumul isnin wa yaumul khamis. Dibukakan pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka diampunkan bagi setiap hamba yang tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala walaupun sesuatu. Illa rajulan, kecuali laki-laki, kanat bainahu wa baina akhihi sahana, kecuali laki-laki antaranya dan antara saudaranya itu ialah kan sahana. Sahana ni bagda ni musuh. Musuh lah kan. Macam tu. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Hurairah
daripada Nabi sallam, tu'radu amal, mana dibentangkan amalan yaumul khamis wal isnin. Wa uhibba ayyuradu amali wa ana shaim. Dibentangkan segala amalan di hadapan Allah Taala pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan aku cinta bahawa dibentangkan amalanku wa ana shaim, dan masa itu aku berpuasa. Dan aku sukalah. Sebabnya kita digalakkan berpuasa Senin Khamis. Digalakkan puasa. Kerana masa itu amalan kita dibentangkan di hadapan Allah Taala. Dan aku suka kalau kan amalanku masa tu aku tengah berpuasa. Tengah apa? Puasa. Macam tu. Baik, kemudian ada lagi dia kata banyak ada ni dalam kitab ni tentang Sya'ban ni. Sebut lagi dia kata dibentangkan amalan tu'radu fiha amalan ala rabbil alamin. Dibentangkan mana terdapat 2 hari di mana dibentangkan amalan. Itulah amal Isnin dan Khamis. Uhibba ayyurada amali wa ana shaim. Sama juga. Kan aku cinta amalanku dibentang masa itu, dan masa itu aku tengah berpuasa. Tengah puasa. Baik, kemudian apa lagi? Kelebihan Sya'ban. Takdir amrar. Takdirul a'mar. Takdir amal maknanya takdir umur. Wa fi syahri Sya'ban tuqadirul a'mar. Wa maqsud izharu hadza takdir wa ibzaruhu wa ila bainal af'alil haq subhanahu wa ta'ala la tuqayyidu bizaman wala bimakan. Takdirul a'mar, ditakdirkan umur. Pada bulan Sya'ban ditakdirkan umur. Maksud takdir umur ni dizahirkan akan ini takdir. Dinyatakan. Wal maksud izharul hadzal takdir wa ibzaruhu. Maksud dizahirkan akan takdir umur kita dan diperjelaskan takdir umur kita. Wa illa, dan kecuali fa inna af'al subhanahu wa ta'ala, kecuali cuma perbuatan Allah Ta'ala sebenarnya la tuqayyidu bizaman wala bil makan. Tidak dikaitkan dengan zaman dan tidak dikaitkan dengan masa. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada pun sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan pun tak boleh diserupakan Allah Taala. Cuma nak nyata sinilah. Walaupun dia tajuk ini takdir umur. Tetapi walaupun begitu kan perbuatan Allah Taala itu tidak dikaitkan dengan masa dan juga tidak dikaitkan dengan tempat. Macam tu. Baik. Apa dia kata ni? Wa qad ja'a fil hadis. Sungguh telah datang dalam satu hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi SAW kana yasumu Sya'ban kulluh. Sesungguhnya Nabi sallam adalah berpuasa bulan Sya'ban semuanya. Nabi puasa penuh. Qalat, maka berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah. Aku kata ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika antasumahu Sya'ban? Ya Rasulullah, adakah kekasih bulan kepada engkau tu bulan Sya'ban? Qala, Nabi berkata, inna Allah Ta'ala yuktabu fiha ala kulli nafsin maitah tilkas sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menulis padanya di atas setiap nyawa itu, kematian. Tilkas sanah, pada tahun itu. Inna Allah Ta'ala yuktabu fiha ala kulli nafsin maitatin tilkas sana. Sungguh Allah Ta'ala menulis padanya pada setiap jiwa ataupun nyawa akan kematian pada tahun itu. Fa'uhibba ya'tini ajali wa ana sa'im. Dan aku suka bahawa didatangkan akan ajalku padahal aku masa itu tengah berpuasa. Padahal masa itu aku tengah berpuasa. Ni pun nak nyata kelebihan. Tentang Sya'ban. Dan nak sebut tadi tentang takdir umur. Wa zalika kana yusaru siyamahu.
Wazalika kana Nabi sallam yungsaru siyamu. Demikian tadi, maka Nabi pun membanyakkan berpuasa pada bulan Sya'ban. Yaqula Anas bin Malik, berkata pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kana Rasulullah sallam yasumu wa la yuftir. Adalah Nabi sallam itu berpuasa dan tidak berbuka. Hatta naqulu, sehingga kami berkata, ma fi nafsi Rasulullah sallam ay yaftara'am. Tiadalah pada diri Nabi sallam itu bahawa berbuka dia setahun. Summa yaftar, kemudian Nabi berbuka. Fala yasumu, maka kami menyangka dia tak puasa. Hatta naqulu, sehingga kami berkata, ma fi nafsihi ay yasumu am. Tiada pada dirinya itu berpuasa setahun. Kana habbu siyam ilaihi fi Sya'ban. Adalah sekasih-kasih puasa padanya Nabi itu ialah pada bulan Sya'ban. Yang ini kata pada kita, bila Nabi berpuasa itu seolah macam tidak berbuka. Ada masa Nabi berbuka, seolah macam tak puasa. Gitu. Seolah macam Nabi tak puasa, tapi Nabi berpuasa. Gitu. Kemudian kelebihan siam berpuasa bulan Sya'ban. Waqad su'ila Nabi sallam ayyu shaum afdalu ba'da Ramadan. Semua ditanya kepada Nabi, manakah puasa yang lebih baik daripada bulan Ramadan? Maka Nabi berkata, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban kerana mengagungkan Ramadan. Kila, dikata orang, fa ayyu sadaqah afdal? Manakah sedekah paling baik? Qala sadaqah fi Ramadan. Iaitulah hadis sedekah pada Ramadan. Iaitulah hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, tuan-tuan. Masya-Allah. Terlampau banyak hadis dalam ni, tuan. Kemudian nak baca semua memang saya tak baca semualah. Terlalu banyak sangat. Kemudian digalakkan kita berselawat. Dia kata, Syahrus salat ala Nabi sallam. Bulan selawat, bersolat, salat di mana berselawat. Bulan berselawat atas Nabi sallam. Wa min mazaya syahrul Sya'ban annahu syahrul ladzi nazalat fihi ayatus salah wassalam ala Rasulullah. Sesungguhnya pada bulan Sya'ban, setengah daripada kelebihan bulan Sya'ban ni, bahawa sesungguhnya bulan yang diturunkan padanya ayat tentang disuruh supaya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Surah Azab. Ayat ni turun pada bulan Sya'ban. Ayat ni turunkan pada bulan Sya'ban. So kita ditekankan supaya banyak berselawat pada Nabi pada bulan Sya'ban. Kan? Kemudian disebut daripada Ibnu Abi Saif Al-Yumna, Inna syahru Sya'ban syahru salah ala Nabi. Sesungguhnya bulan Sya'ban itulah bulan berselawat atas Nabi SAW. Kerana ayat Quran tadilah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Macam tu. Kemudian disebut oleh Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, daripada Abi Zar Al-Rahwi, inna amra bis salat ala Nabi sallam kana fi sanati saniyah min al-hijrah. Diriwayatkan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar, menyatakan bahawa sesungguhnya perintah dengan berselawat atas Nabi sallam tadi, iaitulah pada ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima tadi, kana fi sanati saniyah minal hijrah, adalah dia pada tahun yang kedua hijrah. Wakila fi lailatul Isra, dan ada pula kaul menyatakan pada malam Isra. Pada malam Isra. Itu. Kemudian hakikat salat atas Nabi banyak ni. Kemudian kelebihan selawat atas Nabi banyak. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa selawat atasku sekali, maka Allah Ta'ala pun berselawat atasnya sebanyak 10 kali. Kubra. Benar. Okey lagi. Nisfu Sya'ban Sya'ban bulan Quran.
Di sini sebut Sya'ban syahrul Quran. Kemudian nama-nama, sekejap ada saya tengok nama-nama. Dan kita banyakkan istighfar bulan Sya'ban. Apa lagi? Sekejap saya ada nama-nama bulan Sya'ban. Mana kosong apa tadi? Okey, Asma'ul Lailah nisfu min Sya'ban. Nama-nama malam nisfu Sya'ban. Antara nama-namanya ialah Lailatul Mubarakah. Malam yang bawa berkat. Lailatul Mubarakah. Kan? Zikru ba'd ulama Lailatul nisfu min Sya'ban asma'ul kasirah. Kasratul asma' tadullu ala syai'in musamma. Wa qad usila asma'uhu Abu Khair al-Tantalaqani isna asyara isman. Banyak kata sebagai ulama ni, ulama dia kata Sya'ban ni dia banyak nama. Dia banyak nama. Ada ulama dia kata sampai 22. Sebanyak 22 nama. Ada 22 nama malam nisfu Sya'ban. Antara nama-namanya ialah Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. Maknanya Lailah malam yang mempunyai berkat. Zatul barakah fi zatiha. Au lima'ni fiha. Kan? Kerana pada diri malam tu sendiri memang ada berkat. Ada berkat pada zatnya dan juga pada maknanya. Kemudian Lailatul Qismati. Malam kismah. Kismah ni macam pemberian. Lailatul Qismati li'azab wa takdir. Kata. Malam pembahagian bagi rezeki. Rezeki dan juga takdir. Lima yaqdi ta'ala fiha min amrihi al-khatib. Okey, kemudian Lailatul Takfir. Dia juga dinamakan sebagai Lailatul Takfir. Takafayara, takfir. Pemansa takfir, Lailatul Takfir mana li'annaha tukaffiru dzunubus sanah. Kerana pada malam itu dikifarahkan segala dosa setahun. Segala dosa setahun. Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubul usbu'. Malam Jumaat mengkifarahkan dosa satu minggu. Lailatul Qadri tukaffiru dzunubul umur. Lailatul Qadar pula mengkifarahkan dosa sepanjang umur. Dosa sepanjang umur. Kan? Jadi kenapa namakan Lailatul Takfir? Kifarah. Takfir ni kifarah lah. Malam kifarah. Kerana tukfaru dzunubus sanah. Kerana malam tersebut tadi mengkifarahkan dosa satu tahun. Kemudian Lailatul Jumaat tukaffiru dzunubul asbu'. Kalau malam Jumaat tadi mengkifarahkan dosa selama satu minggu. Lailatul Qadar tukaffiru dzunubul umur. Kalau malam Lailatul Qadar pula mengkifarahkan dosa sepanjang umur. Dosa sepanjang umur. Kemudian apa lagi nama dia? Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah. Nabi kata khamsu layalin la yuraddu fiha du'a. 5 malam yang tidak ditolakkan doa. Itulah yang pertama Lailatul Jumaat, malam Jumaat. Kemudian awalul lailah min Rajab, awal malam daripada Rajab. Lailatul nisfu min Sya'ban, awal malam bulan Sya'ban. Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar lailatani aidaini, dan malam 2 hari raya. Apa lagi nama dia? Lailatul Hayat, malam kehidupan. Lailatul Aidil Malaikah, malam hari raya malaikat. Malam hari raya malaikat. Kemudian apa lagi namanya? Lailatul Syafa'ah, Lailatul Syafa'at. Kemudian Lailatul Bara'ah, Lailatul Saqi, Lailatul Zaizah, Lailatul Rujaa, Lailatul Ta'zim, Lailatul Qadar. Banyaklah nama dia. Banyak nama. Kitab ni lah. Ada dia. Ini kitab Arab lah. Kitab Arab. Tak ada jual ke kedai. Okey, tuan-tuan, habis kita punya perbincangan nisfu Sya'ban saja. Kalau ada masa lagi, insya-Allah akan kita tambunglah kenal nisfu Sya'ban. Ada soalan tak? Ada? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam
ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbala husnan halalan mubarakatan katsira. Wasi'na fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqqihna fi din, Allahumma faqqihna. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna haqqa haqqa warzuqna tiba'ah batila batila warzuqna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi lailati nisfu Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Tak pandai hatikan. Di mana? Man. Oh, man. Mana hilang? Man.